memasuki ke dalam drafting antara dua tim ini. Razer Esports menentang Silver Fang. So Razer Esports menentang Silver Fang. I tak tahu. I pernah kenal nama diorang ke, but cuba yang terbaiklah. Johead menjadi band pertama. Lagi sekali, band ni yang agak santai, di manakah dua-dua team is all about the basic banding. Tiada targeted banding, ataupun memang ada target sendiri. Ada hero yang mereka memang tak nak. Mungkin mereka tak nak main Lela ke apa-apa ke. Itu pilihan mereka kan guys. So kita tak boleh kacau benda tu. So harap-harap mereka boleh. So kalau anda tanya juga mana live Prodigy Prodigy kemungkinan tinggi untuk round of 16 akan masuk live lah. Sebab mereka adalah behind the scene, di manakah game di belakang takbir. So hari ini kita akan lihat pada dua team yang baru-baru guys. Nama dia orang, nampak tak? Razer Esports, Silver Fang. Dua-dua nama yang tajam Kalau gameplay mereka tak tajam, I tak tahu apa yang nak kata. But right now Xbox telah pun keluar pembakar api, ataupun boleh katakan fireman asyik keluarkan api, bakar je orang macam tu. So dia sudah pun keluar daripada picking. Manakala untuk band yang seterusnya, untuk Silver Fang, mereka mengeluarkan Pakito. Mereka tak ada Pakito perform di dalam line of down sebab satu saja guys. Dia punya gameplay Frost single. Aku tak tahulah korang ni sihat ke tak hari ni korang. Okay. Sazrul Razali. Itulah dia. Ada pula sokongan daripada Celap Talsi, di manakah Razer Esports Army dan juga Razer Silver Fang OPM. Sazrul Razali dan juga Celap Talsi, terima kasih kerana menyokong tim-tim anda. Terima kasih untuk notify juga. Dan sekarang ini untuk pick pertama, Beatrix telah pun menjadi pilihan untuk Razer Esports, di manakah mereka masih lagi ada opening untuk Ruby dan juga Hayabusa. But kita nak tahu guys, walaupun anda ada Ruby, walaupun anda ada Hayabusa, anda boleh dikalahkan kalau gameplay korang tak betul. So untuk Silver Fang, mereka mengambil dua hero yang paling top untuk patch baru ini, di manakah Ruby dan juga Hayabusa, beserta mereka perlu menunggu untuk dua lagi pick. Kemungkinan tinggi yang ini boleh menjadi Fasha, boleh menjadi Kufra, maybe boleh menjadi juga Popoin Kupa. Ada banyak pilihan untuk mereka. Kalau Fanny dimasukkan, saya harap ini bukan mistake. Ini betul-betul mereka nak main Fanny jangan pula korang jijikkan saya. Sazrul Ruzali, Frost Esmes. Memanglah bos, kalau saya bukan Esmes, siapa lagi? Bukan berlagak, memang bergalak. Dan sekarang ini untuk Silver Fang, pick yang seterusnya saya masih lagi tak faham. Mereka akan menggunakan Chow pada malam ini. Okay lah, I rasa mereka punya pick is quite nice, but memilih Fanny di stage yang sangat-sangat awal ini, I rasa itu adalah risiko. So kalau risiko ini tak digunakan, bukan risiko lah, pilihan Fanny ini I rasa paling risiko. Sebab apa tahu tak guys? Sebab bila dah ada Fanny, enemy team boleh sahaja pick Kaja, Chow, Ruby dah ada dah awal. So boleh pick hero-hero sisi sebegini. Even Link boleh dipilih, hero-hero yang memang aggression, hero-hero yang boleh rusuh untuk mencuri buff purple. So mereka kena berjaga-jaga. Kalau benda ini tak dijaga-jaga dengan betul, habislah kehidupan mereka di dalam game ini, because mereka tak boleh nak melawankan diri. Itulah dia Azrael Hafiz, sokongan kepada Silver Fang. Dan kita juga ada Esu yang menyokong Razer Esports. Lan tak select Ami, Fizo Ami. Frost, siapa yang kalah qualify dapat hadiah tak? Yang kalah di qualify mereka takkan dapat hadiah, tetapi mereka boleh saja cuba lagi sekali di pendaftaran yang seterusnya, di manakah untuk grup EFGH bermula minggu depan. So dia bermula minggu depan, so korang kena register secepat yang mungkin. Back to the game. Ya betul. Top 4 akan dapat hadiah guys.
yang kalah lebih rendah daripada top 4, mereka takkan dapat hadiah. But korang boleh try again. Yep, korang boleh try again once again. And untuk masuk pada grup EFGH, tapi sekarang ini saya dah dapat lihat kenapa mereka ban Lunok, lepas tu pilih Alice, and then mereka pilih Nana. It's going to be really tough and fun game. Kaja akan dipilih. Razer Esports membawa Akari yang sangat-sangat tajam. Silver Fang mempunyai Mirul Gisau dan juga Aris yang boleh saja menggigit Razer ni. Sebab nama dia Fang, guys, so kenalah menggigit kan. So itulah dia. Slot masih dibuka, jom register slot registration dan juga link untuk giveaway malam ini. Jangan lupa join, tetapi mari kita memberikan pengenalan kepada tim-tim yang akan menentang pada malam ini. Dua tim Razer Esports menentang Silver Fang, dan daripada Razer Esports kita ada Akari, Taiga, Fraizo, Lanta Select, Sioji Hai. So dua orang tu, Fraizo dan juga Lanta Select, ada ramai penonton, tetapi penonton saya, adakah anda semua bersedia untuk game yang seterusnya? Razer Esports menentang Silver Fang, dan untuk Silver Fang kita ada Are, Shin, Mirul Gisau, Timmy dan juga Jojo si Sad Boy. Aku tak faham member ni Sad pasal apa. Semalam pun Sad Boy banyak, hari ni pun ada Sad Boy, esok pun ada Sad Boy, guys. Kemungkinan tinggi. But right now, untuk Jojo si Sad Boy, beliau akan menggunakan Nana, satu hero yang paling agresif untuk malam ini. Lihat pada Aris dan juga Gisau memberikan sharing is caring. Mereka share antara satu sama lain level 2 experience mereka. So perlawanan yang agak mantap di sini. Shin akan memberikan fokus. Bouncing ball memang menjadi fokus utama. Kenapa dah gunakan Quad Shadow ke belakang balik member tak tahu, guys. Malam ni member tak relax, dah lari-lari sajalah. Kenapa nak menggunakan Quad Shadow ke belakang back, and then mati juga di tangan Sio Ji Hai. Dan sekarang ini untuk Jojo si Sad Boy, beliau masih lagi di mid lane, tidak boleh berbuat apa-apa. And right now di bottom lane, Ruby akan dijumpai oleh dua orang. Kemungkinan tinggi Aris akan menjadi fokus utama mereka, manakala Akari hanya datang untuk merembat buff-buff yang ada milik pada tim Silver Fang. Itu je beliau nak buat. Dan sekarang ini Ruby di sini sangat-sangat gentle menunggu untuk melawan dengan Ruby. But Aris tak boleh nak membuat apa-apa, bersorangan diri. Di sini Nana akan masuk, and then beliau terpaksa mengorbankan buff ini kepada beliau. Tetapi di top lane is quite nice, dibandingkan fokus 3 orang. But tak ada kill. Itulah yang paling sedih, di manakah diorang dah fokus daripada 3 orang and then no kill at all. Sekarang ini Chow menjadi tank. It's quite risky juga, di manakah Chow ataupun Kufra. I akan pilih Kufra, because Kufra punya CC ada banyak. Dia boleh slowkan enemy, dia boleh memberikan stun, and then dia juga boleh memberikan knockout strike, and then dia boleh stun. Dia ada banyak benda nak buat. Chow hanya ada 2 saja. Dia boleh travel dengan laju, dia boleh dia bukan boleh lompat, dia boleh sepak dengan damage yang tinggi. Tetapi sekarang ini total apa diberikan Razer Esports cuba untuk mendapatkan total pertama. Adakah total ini akan dicuri? Nampaknya total ini akan milik kepada Razer Esports. Tiada siapa yang boleh mencuri. Tetapi lihat pada damage daripada closing touch itu sangat-sangat besar, terus menjatuhkan seorang Chow, manakala Shin di sini berseorang diri dalam ketakutan. Jika beliau terkeluar ni, beliau akan mati. Dan itulah dia, mereka akhirnya keluar untuk meloloskan diri dan juga mendapatkan kill seterusnya. Dan sekarang ini untuk Alice, beliau menunggu untuk last hit purple ini. Cuba menggunakan flopping bat, terus mendapatkan satu pick off, tetapi tak. Dan sekarang ini untuk perlawanan malam, Silver Fang di top lane berjaya securekan satu kill. Timmy boleh saja masuk untuk second kill, tapi Timmy akan diberikan akan tinggi daripada ni Burus Passion, but Timmy kena snipe shot. Itulah dia, scope 8, tarikan 3 daripada Xiao Jihai. Razer Esports memotong begitu sangat-sangat tajam. Dan sekarang ini untuk gameplay ini mantap sekali. Nampak je guys, macam pakai hack, tapi itu adalah sniper. I dah lupa nama sniper itu. Adakah dia Reyna ataupun Reyna? Kalau tak silap saya, itu adalah Reyna guys.
Semalam ini untuk Razer Esports mereka dah 5 kill, Silver Fang baru saja 1 kill. Permulaan yang santai untuk dua-dua tim membuat terbaik mereka. But untuk gol lead diberikan kepada Razer Esports dengan adanya 2000 gol lead Dan sekarang ini di top lane, lihat pada Timmy. Timmy akan masuk, Fraizo akan menjadi fokus utama. Dan lihat pada Fraizo. Kena tower shot. Dan lihat pada jawab Fraizo, sangat-sangat rendah. Quasar digunakan dan akhirnya beliau juga akan ditewaskan. Sakit sangat. Dan di bottom lane Black Dragon Form telah pun dikeluarkan. Lihat pada Aris bersorakan diri, cuba nak meluluskan diri. Beatrice akan beliau dicari. Dan sekarang ini baru special akan terkeluar. Tukar kepada sniper cepat Sio. Jadilah snipe shot yang mantap. Tetapi dia cakap, tak naklah aku nak jadi sniper malam ni. Saya nak santai-santai pergi ke sana. SW jadi CCTV ya. Idola lah awak ni. Manakala Lan tak select, terus disepak, terus pergi ke lane lain. But it's quite nice dua-dua team membuat yang terbaik. Manakala Shin di sini mendapatkan turtle pertama. Bukan mendapatkan turtle pertama, dia nak mendapatkan turtle pertama dia. It's fun. Di manakah Shin adakah beliau akan percaya Fanny dah datang? Adakah Fanny akan mencuri bab? Retri Indomare geng. Serius, Retri Indomare. Aku tak tahu siapa Retri itu, tapi itu adalah Retri Indomare. Manakala Fanny cuba untuk menjadi Mikasa akan pada malam ini. Dia akan menggunakan cutthroat, cuba untuk mendapatkan Nena. Nena akan terjatuh di sini. Sangat-sangat comel Nena, tetapi terus terjatuh. Lihat pada Gufra. Sacrifice. Dia menggunakan Tyrus ni jaga Tyrus ni, tetapi apakah Fanny buat? Dia buat tak tahu, geng. Dia buat tak tahu. Kalau saya Fanny tu, saya akan rembat kill tu, guys. Saya memang akan gunakan kill. But sekarang ini lagi sekali Fanny akan masuk bila tiada Kufra dia. Member akan ditarik, member akan diberikan stun. Manakala lihat pada Land of Dawn, Dragon akan dikurniakan pada malam ini. Dia cuba untuk menjadi Dragon Form tak mencukupi. Damage yang tak mencukupi. Damage tak boleh kenakan dengan sebesar yang boleh. Dan sekarang ini Sioji Hai, apakah beliau membuat adalah beliau masih dalam fasa farming. Dan itulah dia Gizao. Konsil telah pun dibuka. Jack Kundo tidak terkena, guys. Lihat sangat-sangat sedih beliau. Dan itulah dia Sniper telah pun dibuka. Damage yang agak besar dikeluarkan daripada Beatrice. Boleh saja menjatuhkan mereka. Dan sekarang ini Ruby akan masuk. Damage daripada Beatrice. Sniper seperti saya kata, scope 8 tarik 3. Memang sakit gila coy. Nah, sekarang ini Razer Esports akan kehilangan turret pertama di atas. Manakala walaupun kill lead diberikan kepada Razer Esports, Silver Fang daripada belakang sedikit demi sedikit memang akan masuk. Ada komen Kufra tu patut disepak. Dia selalu bully enemy pakai caw. Memang rasa ini personal sangat ni request ni. Saya tak tahulah, tetapi santai dulu isu Jangan personal sangat. Tetapi kita akan melihat di dalam Land of Dawn, dua-dua tim masih lagi terfikir macam mana mereka nak membuat engagement, macam mana mereka nak mendapatkan kill seterusnya. Sekarang ini Nana dipilih cuba untuk mendapatkan sedikit damage dan juga cuba yang terbaik mungkin satu stun yang begitu mantap. Pada kalau Nana boleh jam Licia tarikan power Doran Wolf King. I'm afraid dia tepat-tepat terkena kepada dua orang. Apa lagi, inilah dia peluang yang mantap untuk Jojo Sise Boy memberikan double kill untuk tim mereka. Silver Fang sekarang ini selepas pick off yang agak cantik, mereka buat yang terbaik. Betul, lihat pada Mikasa. Oh my god, damage yang agak besar. I rasa Fanny ni hanya trigger bila ada Nana lah. So kalau nak buat teamfight, buat bila masa ada Nana. Dan sekarang ini damage daripada seorang Beatrice sangat-sangat tertinggi. Turtle telah pun dicuri. Niburus Passion berserta dengan Closing Touch mendapatkan satu lagi kill untuk Razer Esports. Walaupun leading kill hampir-hampir 3, tetapi okey-okey saja. Itu adalah ultimate Hayabusa kepada Little Wanderer. Sekarang ini tim Iban seorang diri, flicker terpaksa digunakan. Mereka nak mendapatkan kill, but damage daripada Sioji Hai sangat mantap, sangat padu, di mana setiap sniper dia tepat-tepat terkena. Boleh dijadikan 50% health and below. Sekarang ini apa yang berlaku adalah Nibiru akan digunakan oleh CG High. CG High akan ke arah top lane. Ogi Shuriken telah pun dibuka hanya untuk clear minion. Dan itulah dia, lantak select terselect Nibiru Passion
Wabo combo memang tak boleh mengelakkan dirinya daripada mati. Molly Bliss telah pun digunakan untuk mendapatkan pick off dari telaga sepak ke bawah. Dan itulah dia, tak boleh dah buat apa-apa. Way of the Dragon tidak berjaya, tetapi yang berjaya adalah Kaja mendapatkan 2 kill. Dan itulah dia, Winter telah pun dibuka timnya sangat-sangat rendah. Flowy Block telah pun digunakan untuk meloloskan diri. Sepakan 360 darjah dikacau oleh Kufra, tetapi damage sakit sangat damage daripada CEO Jihai. Hai. I tak tahu apa nak kata, tetapi dia punya damage terlalu tinggi, guys. Dan lagi sekali sniper shot akan dikeluarkan demi dikeluarkan damage yang menggila, guys. I tak boleh nak melihat sebab damage dia begitu tinggi adalah dia membawa Magic Worship, if I'm not mistaken. Di manakah setiap kali korang memberikan damage beberapa peratus dan lebihnya, anda akan memberikan burn health for a bit of time. So benda itu memudahkan Kaja mendapatkan itemization mage and then bawa macam ini. Dah lama tak, LAN tak select, sekarang ini sudah memilih pilihan kedua dia. Itulah dia, lompatan yang begitu cantik, cuba untuk mendapatkan Shiyin. Shiyin terus meloloskan diri. Di belakang Chow masih lagi terfikir nak membuat sepakan dia kepada siapa. Sebab The Way of the Dragon satu ability yang sangat-sangat penting, perlu dijaga angle di manakah dia nak sepak enemy team. Kalau salah sepak terus terkeluar. Sebab kalau betul-betul sepak boleh mendapatkan pick off the week off. But right now, sekarang ini turn di bottom lane, turn yang keempat untuk Razer Esports sudah pun dijumpai. Itulah dia, turn yang keempat yang boleh saja diusahakan oleh tim Razer Esports adalah bottom lane. Turn tier kedua, di manakah satu turret ini telah pun dihancurkan. Dan Aris cuba untuk mendapatkan turret yang seterusnya untuk tim Riau. 2 turret telah pun dibeli oleh tim beliau. Mid lane dan juga bottom lane tidak disentuh langsung. But Razer Esports sangat-sangat lagi mereka dah sentuh semua benda. Dan itulah dia, Ruby satu stun yang agak cantik mengelakkan lantas select memberikan kill kepada kala tarikan daripada Gajah di management mendapatkan satu lagi kill. Nanah lari tetapi itulah dia, Mikasa Akari akan masuk cuba untuk mendapatkan kill. Ada tak beliau berjaya untuk memberikan kill yang agak besar. Cutthroat telah pun digunakan tarikan mau dan juga stun yang begini terus terkeluar. Winter terakhir telah pun ditekan oleh seorang tim Niburus Fashion berjaya menjayakan fokus Razer Esports mendapatkan 1 demi 1 dan sekarang ini untuk kill list 18 menentang 9, separuh skill, half a kill lah boleh katakan. So 9 kill lebih daripada Silver Fang, 8,000 minta maaf 4,000 lebih daripada Silver Fang. Ini memberikan tim Razer Esports satu posisi yang agak tinggi. Divine Judgment tidak lagi milik kepada Fighter, tetapi damage yang agak besar itu milik kepada Razer Esports. Sangat besar damage-nya. Memang pedih hati saya melihat damage itu. Saya pun nangis, guys, di tepi bucu nanti. Dan oh, kita ada Lukman Hakim is watching. Terima kasih Big Boss kita. Mantap kali. Shout out to Big Boss Lukman Hakim. Nah, sekarang ini kembali balik kepada game kita. Fraizo di sini cuba untuk Big Boss kami tengok live dari phone dan juga live dari studio. Idola lah Big Boss kami ni. Di manakah di top lane, lihat pada Yuzong, nyawanya agak rendah. Taiga baru saja mendapatkan sedikit cursing touch, manakala Shin gagal menggunakan Ogi Shadow Kill. Macam mana dia nak masuk? Tak boleh nak masuk, dia terlalu jauh. Manakala Lord dibuka terus terang, boleh saja mendapatkan Luminous Sword ini tanpa masalah. Dan saya baru perasan dua-dua tim tak bergaduh untuk Luminous Sword. Betul-betul, guys. Serius, mereka ni jahat sangat. And right now kalau kita lihat tak ada momen Kaja telah pun mati. Ada permintaan daripada Aiman Hasbullah Kemolan, momen lagi aku nak rekod. Boleh rekod saja, guys, pada bila-bila masa. Tetapi Chow akan terjatuh di Land of Dawn. Dan sekarang ini kalau kita lihat, Luminous Sword boleh saja menghancurkan seluruh kristal. Minta maaf seluruh turret dan juga inhibitor turret daripada Silver Fang. But Razer Esports, macam mana mereka nak gunakan benda ini dengan betul-betul? Mereka dah ada Lord Luminous. Mereka boleh push 3 lane, mereka boleh push 1 lane, ataupun mereka boleh lepaskan je Lord dalam satu lane and then mereka pergi ke satu lane. So ada pelbagai cara untuk push. Apakah pilihan mereka? Ini adalah defense pada tangan mereka. And itulah dia momen yang anda minta. Lompat ke atas pinion, no. Lompat ke atas hero, no. Lompat ke dinding, itulah dia. Betul sangat. Sangat-sangat funny Lan di sini. Okay, Lan tak select, belum lagi select dia punya fokus, di manakah Luminous Sword
sudah pun bersedia di bottom lane. Damage yang agak besar diberikan manakala Lan terus dijadikan kucing. Dan sekarang ini Lord akan mengentak save pakai maut 360 degree. Dan itulah dia Green Roger begitu mantap terus terkena manakala Luminos telah pun terjatuh. Lan belum lagi membawa apa-apa momen. Apakah beliau boleh bola? Ada tak peluang untuk beliau melakukan engagement? Tarik ke maut ke atas Taiga. Terus mendapatkan satu kill. Dan lihat pada Lan meluluskan diri daripada Tifa hanya menggunakan Tyrus Rage yang aman. Tak, kita buat Tyrus Revenge macam tu. Right now, top lane pun telah terjatuh. Untuk satu lot mereka menjatuhkan dua terhadap. I rasa benda itu is not fair lah guys. Kalau satu Luminous slot mereka at least dapatkan 3 atau 4 turret. Barulah dia bermaruah untuk Luminous slot. Kalau tak, even Luminous slot pun tak nak respect kita. But right now, it's biasa saja. Manakala Lantas Select masih lagi cuba untuk mendapatkan farming. Dia nak tengok macam mana dia nak build up. Tapi di bottom ni saya dapat melihat Fanny ini akan terjatuh. Fanny ini akan diberikan kematian dengan sangat-sangat laju. Manakala Arif di sini fokus seterusnya adalah beliau. Dan itulah dia Lantas Select sudah pun tarik. Oh, tak kena apa-apa. Hanya biasa-biasa. Dan sekarang ini apa yang berlaku adalah Silver Fang mendekatkan gulik mereka seramai 2000, tetapi Nibiru's Passion Divine Judgment sudah cukup maut. Manakala Shin bersorangan diri menentang kepada Lama dan Lama di depan saja. Augie Shadow Kill berjaya mendapatkan satu kill. Manakala Timmy akan masuk tapi damage agak besar dikeluarkan daripada seorang kaja ini. Tapi lihat pada tembakan daripada Sio. Dia nak tembak seramai yang boleh tapi tak boleh nak mendapatkan apa-apa. So dua-dua tim masih lagi dalam fasa yang sama. Tiada yang sangat berbeza. Tiger tiada ultimate, dia tak boleh dah lari. Dia tertangkapan ni. Buru Special datang untuk menyelamatkan beliau daripada pertangkapan itu. Ini aku rasa Sio ni dia betul-betul main CSGO ke apa cerita. Member punya tajam mata terus terkena sniper dia. Lain macam lah member ni. Sniper yang agak mantap daripada Sio. Betul-betul patut dijaga-jaga dengan rapi. Divine Judgment damage yang sangat besar. Gisau hampir-hampir dikenakan tendangan maut daripada game ini. Back to the game di manakah Silver Fang, Razor Esports, dua-dua tim masih lagi berlawan satu sama lain. Tak lagi memilih macam mana mereka nak buat engagement demi engagement. But right now Razor Esports mempunyai 3000 gold lead di manakah ia boleh menggunakan dengan sangat-sangat betul. Manakala Frizo tiada ultimate, Kiasau ada ultimate tapi damage yang sangat besar kena Nibiru's Passion. Molly Jablis memberikan stun kepada Lama, tak detect minta Lan tak detect so bila Lan tak detect betul-betul tak detect lah gameplay beliau. Santai-santai saja permainan kita sudah pun mencapai minit ke-16 dan masuk kepada late game. Macam mana mereka nak gerak menggunakan late game possibility ini, itu adalah dalam tangan mereka. Lot yang kedua, Lot Luminous juga akan dimulakan oleh Razor Esports. Kemungkinan tinggi Silver Fang boleh saja melakukan engagement, but selaju begini Lord ambil, memang tak ada orang boleh memberikan fight back guys. Itulah dia perlu dijaga-jaga. Ikmal Daniel Akari tu kawan saya. Mantap lah bos kawan awak main. It's okay. Dan kalau kita okay saja guys. I tak tahulah. Anizur 5 Frost jilat sikit. Aduh, gorgeous Acer pula. Khabar. Santai-santai je lah guys. Santai-santai je. Umur berapa boleh masuk tua ni? Umur open je guys. Orang boleh masuk je. Kalau dah tua sangat untuk main MLBB boleh. Kalau terlalu tua sangat untuk MLBB tak boleh lah. Sebab terlalu tua kan. Sekarang ini back to the game. Razor Esports, Silver Fang, dua-dua tim berbuat dengan sangat-sangat baik. Nampaknya di dalam comment section audio saya ni sangat-sangat suka menyokong Lan. Sekarang ini Timmy, apakah beliau akan buat melarikan diri Winter Tranchon ataupun dia je sendiri je buka ultimate, dia tak ada apa-apa.
Right now sekarang ini Mirul Gisau masih lagi dalam farming. Dia masih lagi ada malam ini, manakala Tareka dia tidak menganggap terus terkena, manakala Silverfang menggigit balik. Gameplay agak mantap dikerekas, Frizo akan terjatuh, manakala Lanta select satu momentum yang sangat cantik, tapi mana damage dealer mereka? Tiada damage dealer. Akhirnya dia pun akan terjatuh. Silverfang akhirnya menggigit Razors Esports, dan sekarang ini Razors Esports hanya meninggalkan dengan seorang ini. Boleh tak mereka melakukan benda impossible to the possible? Ada 30 saat lagi roughly untuk hidup dalam Land of Dawn. Silverfang, berapakah turn awak boleh push? Itulah dia persoalan, dan itulah dia dua turn telah pun dicarikan. Kemungkinan tinggi turn yang ketiga juga akan milik kepada beliau. Beliau tak rasa beliau ni mantap ke tak, beliau boleh merasakan kemenangan di dalam tangan mereka, dan inilah dia kemenangan di depan Silverfang. Satu kesilapan daripada Razor Esports terus saja boleh mengacaukan kekalahan, dan itulah dia Silverfang akan mencuri kemenangan daripada Razor Esports. Macam inilah satu kesalahan terus dijatuhkan. Kalau kita lihat itemization, kita tahu guys, Team Razor Esports dah kuat gila dengan dia punya Sioji, dia punya sniper, and then that moment Ares, dia punya I'm offended, and then dia punya tarikan tu memang mantap. Memang mantap. And then apa lagi, Frizo memberikan damage daripada tepi, and then Taiga menjadi satu tank, Lan menjadi satu tank yang bagus, and then Fanny mari dalam end beberapa kill yang boleh. But right now the real MVP is Sioji. Dan untuk tim yang tertewas Razor Esports, jangan risau, Anda boleh listen balik